Meteorologisi Met Malaysia meluahkan amaran hujan sangat lebat berterusan peringkat bahaya atau merah di 3 negeri hari ini. Sebabkan 2 mangsa dilaporkan hilang serta dipatui lemas di Sungai Belat, Kuantan dan Peragam Pahang. Selain mengalami kemusnahan harta benda, para penghuni di sini sedang dalam kelaparan. Pembaca berita yang menyampaikan berita mengenai banjir. Hujan lebat sejak jam 4 petang tadi menyebabkan beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat, banjir lumpur dan kejadian pokok tumbang hari ini. Di Selangor, Unit Pengurusan Bencana Selangor menerima maklumat mengenai kejadian banjir lumpur di Jalan Putra Hulu Langat pada jam 5.30 petang tadi. Penolong Pengarah Operasi Jawatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor Muhammad Rizal Buang berkata, lokasi ini adalah kawasan rendah yang berhampiran dengan pembinaan lebuh raya sungai Bersih Hulu Kelang Sungai. Banjir lumpur di kawasan itu juga menjejaskan laluan utama menghala ke Bukit Ampang. Banjir lumpur itu dilakukan sudah surut kira-kira jam 6 petang tadi. Bagaimanapun, unit terbabit akan meneruskan pemantauan di lokasi berkenaan untuk tindakan susulan, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Seterusnya, Jawatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor mengesahkan 7 maut manakala seorang mangsa dilakukan masih hilang dalam insiden berkaitan banjir sejak Sabtu lalu. Pengarah JBPM Selangor Nur Azam Khamis berkata, berdasarkan laporan setakat jam 2.30 petang tadi, 3 ditemui lemas dan seorang mangsa dijumpai meninggal dunia di ruang atas rumah di sekitar Taman Seri Muda di sini yang terjejas dengan bencana alam itu. Di kawasan Taman Seri Muda, bomba menemui mangsa lemas yang pertama pada Sabtu lalu, manakala 2 lagi mangsa lemas ditemui semalam. Seorang mangsa ditemui meninggal dunia di rumah hari ini membabitkan wanita berumur 40 tahun dipercayai warga Indonesia, katanya pada sidang media di Pusat Kawalan Operasi Bencana Bomba Seri Muda hari ini. Seterusnya, kisah banjir. Banjir yang berlaku kali ini dianggap luar biasa dan luar jangkaan. Hujan lebat sejak 2 hari menyebabkan banyak lokasi seluruh negara dilanda banjir, terutama kawasan Shah Alam dan Kelang yang bagaikan lumpur. Sebuah kenderaan yang terbalik berikutan hujan lebat yang mengakibatkan beberapa kawasan sekitar Hulu Langat ditengani air ketika tinjauan. Menurut Jawatan Pengairan dan Saliran Selangor, taburan hujan telah mencecah 380 mm dan jumlah berkenaan lebih 2 kali ganda taburan hujan tertinggi yang dicapai sebelum ini, iaitu kira-kira 180 mm. Mangsa pasti mengalami kerugian kerana rumah, harta benda dan kenderaan ditenggelami air. Bagi sesetengah kawasan yang tidak pernah dinaiki air pun ditenggelami banjir kali ini menyebabkan mereka yang tidak bersedia menjadi mangsa dan tinggal sehelai sepulang. Kedua mangsa kali ini mengalami trauma kerana menjadi saksi air pasang besar selain beratus-ratus pengguna jalan raya terkandas dan terpaksa bermalam dalam kereta di tepi jalan. Lebih memilukan, puluhan mangsa banjir di Hulu Langat terpaksa naik atas punggung selama beberapa jam menunggu diselamatkan termasuk kanak-kanak. Kejadian banjir itu juga menambah perik kepada penduduk Lembah Kelang apabila beberapa loji kawasan air terpaksa ditutup dan menyebabkan gangguan bekalan air. Selain itu, 5 cadangan mengatasi banjir kilat di Selangor. Pengurus Operasi KMN Selangor berkata, yang pertama, hentikan segera penolakan hutan di kawasan-kawasan pinggir bandar dan hutan simpan terutama di sekitar hutan Bukit Cerakah Shah Alam bagi mengembalikan keseimbangan iklim alam semula jadi. Yang kedua, laksanakan segera proses pembesaran sungai-sungai terutama Sungai Damansara yang sudah kerap disuarakan oleh penduduk setiap kali banjir melanda kawasan bandar di Selangor ini. Yang ketiga, mendalamkan lagi kolam-kolam tangkuhan sedia ada di sekitar kawasan bandar terutamanya di Taman Seri Muda dan bina lagi kolam tangkuhan di kawasan rendah terutama di Dengkil. Yang keempat, bina lebih banyak sistem kolam tangkuhan berteknologi tinggi bawah tanah di bawah kawasan lapangan ataupun padang bola dalam bandar kerana tiada lagi kawasan yang kini sudah padat dengan pembangunan dan penduduk.
Yang kelima, selesaikan segera masalah pembuangan sampah ke dalam longkang sehingga longkang tersumbat yang menjadi antara kecuaian manusia sehingga mengundang banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam 127. Saya Nur Syasha Asli Kabati Imran wartawan pada hari ini. Hujan berterusan selama 2 hari sekitar Lembah Kerang bermula Sabtu lalu, 21 Disember 2001 disifatkan sebagai kejadian luar jangkaan dengan kebanyakan kawasan dinaiki air, menyebabkan jalan-jalan utama ditutup. Ikuti imbasan kejadian banjir kilat dalam segmen Tragedi 127. Ribuan pengguna lebuh raya menghala ke Shah Alam dan Kuala Lumpur terkandas ikutan banjir di laluan lebuh raya Persekutuan. Rata-rata penduduk di kawasan Tan Rabik berhadapan detik-detik cemas apabila air naik secara mendadak dalam tempoh 10 minit. Di Selangor, banjir yang melanda bermula sekitar jam 3 petang itu dianggap kejadian terburuk dalam tempoh 7 tahun ini. Hujan berterusan lebih 24 jam mengakibatkan beberapa kawasan dinaiki air dan pusat pemindahan sementara PPS dibuka di beberapa kawasan. Bukan mangsa sahaja yang menghadapi cabaran, tetapi anggota bomba penyelamat juga turut menghadapinya. Mari kita saksikan temu bual bersama salah seorang anggota penyelamat. Untuk kita menyelamatkan masa-masa banjir ini, terdapat beberapa kesukaran yang kita alami, iaitu keadaan kedudukan rumah-rumah mangsa yang berada di laluan yang agak sukar dilalui, di mana yang memerlukan kenderaan berat dan juga bot. Dan yang kedua, alamat yang dibagikan oleh masa-masa pemindahan tidak tepat. Ini akan menyukarkan kita untuk mencari mangsa dan memindahkan mangsa. Dan yang ketiga ialah keengganan peringkat awal mangsa-mangsa untuk dipindahkan. Saudara, usahlah kita menyalahkan alam hanya kerana sikap tamak diri sendiri. Hari demi hari kita dikejutkan dengan pelbagai ancaman alam ibarat kata patah hingga balangau titik hujan. Malaysia dilanda banjir yang melangkan sebahagian besar daripada negara ini tahun lalu. Kejadian banjir kali ini antara yang terburuk dalam sejarah bencana di Malaysia sejak 1971. Hampir 50 orang maut dan lebih 200,000 orang mangsa banjir di seluruh negara dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS. Kembali kepada Sri Pentas. Melaporkan dari Bogor Selatan, hujan turun deras dan angin kencang. Yang berpergian tolong hati-hati, yang di hati tolong jangan pergi. Terima kasih kepada rakan setugas. Begitu banyak maklumat yang kita dapat tadi. Sekarang kita akan kupaskan lagi mengenai isu banjir. Kekerapan berlakunya bencana banjir alam sejak kebelakangan ini bukanlah kerana faktor semula jadi, tetapi berpunca daripada kerakusan manusia mengejar kekayaan hingga sanggup mengeksploitasi alam sekitar dengan aktiviti yang hanya menguntungkan dalam masa jangka yang pendek. Ia bukan sahaja menyebabkan kerugian harta benda, malah kemusnahan alam yang kekal selamanya. Aktiviti pembangunan bandar tidak terancang juga adalah antara faktor utama berlakunya banjir dan sering dikaitkan dengan kemusnahan kawasan tanan air. Hutan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi menghalang bencana banjir. Struktur fizikal pokok termasuk batang dan akar adalah penghalang semula jadi bagi menghalang air hujan menimpa terus ke tanah. Ia menyebabkan kelajuan air hujan mengalir ke sungai, seterusnya mengurangkan risiko limpahan sungai ketika hujan lebat. Sudah terang lagi berseluruh, faktor berlakunya banjir adalah pembedapan sungai, proses pembedaran, hakisan sungai, pemusnahan kawasan hutan terahan dan sistem perpalitan tidak terancang atau tidak diselenggara. Secara keseluruhannya, sistem pengurusan risiko mesti dikaji semula bagi memastikan kejadian banjir seperti ini tidak berulang lagi. Pihak kerajaan perlu akur bahawa kekerapan kejadian bencana ini adalah akibat aktiviti manusia yang tidak terkawan. Hal ini memerlukan kerjasama semua pihak bagi mengenal pasti punca berlakunya bencana dan meneliti langkah pencegahan yang strategik. Banjir memberikan beberapa kesan yang tidak baik terhadap semua hidupan sehingga membawa kematian. Antaranya ialah kemusnahan harta benda, penyakit berjangkit, kematian dan kerugian. Banjir berlaku akan menyebabkan sampah sarap dan takungan najis terkeluar bersama-sama limpahan air. Sampah sarap dan sisa najis ini bertaburan di merata-rata tempat sehingga mengakibatkan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Bukan hanya kepada manusia, situasi ini tidak baik juga berlaku kepada haiwan. Saya menasihatkan sewaktu banjir janganlah kita bersukaria bermain air kerana ia boleh menyebabkan lemas dan bawa kematian. Banjir juga memberikan kesan jangka pendek dan jangka panjang kepada penduduk. Antara beberapa kesan jangka pendek termasuklah kematian, lemas, kecederaan, pendedahan terhadap toksik dan penyakit berjangkit, terutamanya yang menyebabkan penyakit bawaan air seperti kepialu, hepatitis, leprodosis, taut dan keracunan makanan. Kesan jangka panjang pula seperti gangguan stres selepas trauma, penyakit tidak berjangkit, kekurangan zat makanan, keseimbangan dan kemurungan. Kekurangan bekalan air bersih juga mengakibatkan peningkatan penyakit bawaan air, menambahkan lagi beban pada sistem penjagaan kesihatan yang sudah terjejas semasa wabak itu. Kajian juga mendapati seseorang mangsa yang mengalami bencana akan merasai kesan bencana itu dan tempoh hingga 9 bulan selepas bencana dan kemungkinan akan membawa kepada masalah kesihatan mental jika tidak dapat diuruskan dengan baik.
Siapa yang tidak sedih dan berasa pilu bila terkena musibah banjir yang melanda sehingga berlakunya kematian orang yang tersayang dan kerosakan harta benda sehingga menyebabkan kerugian yang amat tinggi. Ini belum lagi menempuh masa-masa membaik pulih agar kembali seperti sedia kala. Dan yang paling teruk adalah menenangkan emosi semua yang agak tertekan disebabkan musnahnya harta benda dan perginya orang tersayang dengan sekelip mata setelah bertahun-tahun bersama. Sudah tentu, bagi yang menghadapinya akan tahu perit-jeritnya bila ujian yang menimpa. Persoalannya, adakah kita sebagai umat Islam akan salahkan takdir? Sebagai umat Islam, kita tidak boleh menyalahkan takdir dalam menempuh kehidupan harian. Pasti kita tidak dapat lari daripada berbandingan berbagai perkara yang tidak diingini oleh semua manusia, seperti mana musibah banjir yang melanda dan ramai mangsa yang pasal trauma. Namun, agama kita tidak menjadikan semua musibah itu sebagai perkara yang sia-sia. Kita sebagai hambanya tidak mengetahui apakah hikmah yang Allah SWT kehendaki di sebalik musibah yang menimpa. Sudah semestinya setiap orang yang beriman akan diuji bagi memantapkan keimanan kepada Allah SWT semata-mata. Itulah janji Allah. Dan Allah akan melihat sejauh mana kesabaran hambanya apabila berlaku suatu musibah atau sebaliknya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Firman Allah, yakinlah musibah yang menimpa kita merupakan ujian dan bakal mengenal rahmat Allah di atas kesabaran yang tidak berbelah bagi kepada Yang Maha Esa, kerana hikmah di sebalik musibah sudah tentunya bakal dikecapi melalui anugerah yang terbaik bakal diberikan Allah buat hamba-hambanya sama ada di dunia maupun di akhirat. Doa yang kita boleh gunakan untuk urusan kita dimudahkan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza shi'ta sahla. Artinya ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan mudah, dan apabila Engkau berkehendak, Engkau akan jadikan kesusahan menjadi kemudahan. Assalamualaikum, nama saya Nur Fitriani. Saya ialah salah satu mangsa banjir di Kuala Lumpur. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya meredahi banjir pada ketika itu. Situasi tersebut berlaku pada pukul 12 malam. Ketika itu hujan yang sangat lebat. Saya berada dalam keadaan tidur dan salah satu kawan saya yang mendiami berhampiran rumah saya menelefoni dan memberitahu saya air di kawasan rumah mereka telah mendadak naik sehingga parat bumper kereta. Saya bergegas mengejutkan kedua ibu bapa saya yang sedang nyenyak tidur. Kedua ibu bapa saya bangun dengan keadaan terkejut dan ibu bapa saya bergegas menyelamatkan semua benda yang penting seperti IC berkenaan dengan bank dan surat beranak. Kami tidak sempat menyelamatkan buku dan hujan dan baju-baju serta makanan kerana masa tu air naik mendadak dengan pantas. Sekitar jam 1 pagi, 2 pagi air dah sampai ke parat bawah tingkap rumah saya. Kami hanya fikir untuk menyelamatkan diri lah. Malangnya kami tidak sempat untuk keluar dari perumahan saya kerana kami tidak pandai berenang serta kami tidak ada alatan seperti jaket keselamatan ataupun bot untuk meredahi banjir tersebut. Seterusnya semua jiran saya panik termasuk saya dan kami panjat kereta dan naik ke atap masing-masing kerana air mendadak secara cepat untuk menyelamatkan diri kami lah. Kami selai sepinggang dan saya berada dalam keadaan terkejut dan takut mempengaruhi minda saya kerana benda ni berlaku secara mengejut dan pantas serta minda saya tidak dapat memproses keadaan itu dengan sempurna. Semua perabot barang-barang elektrik rosak dan tidak dapat diselamatkan. Kami berada di atap agak lama untuk menunggu bomba atau askar-askar yang ingin menyelamatkan kami kerana jalan utama untuk menyelamatkan kami itu paras air yang sangat-sangat tinggi dan sukar untuk mereka menyelamatkan kami yang berada di atap perumahan kami sendirilah. Kami diberitahu yang kami perlu bertahan sehingga pagi. So kami pun kesejukan, kelaparan dan saya hanya berfikir tentang ibu bapa saya dan jiran saya yang sudah berumur. Saya berdoa bagi mereka supaya bagi mereka kekuatan untuk menjalani ujian ini. Saya tidak risau atas diri saya lah sebab saya mampu untuk bertahan kerana mungkin faktor usia saya yang muda tetapi saya amat risau pada jiran-jiran ataupun jiran saya yang golongan tua ibu bapa saya kerana faktor kesihatan mereka yang lebih berisiko lah. Ada sikap nilai tolong-menolong antara sesama sendiri ataupun antara jiran. Walaupun kami berada dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, tapi kami tetap mengutamakan golongan tua dan membantu mereka untuk panjat ke atap bagi selamatkan diri mereka. Dan kami tidur beralaskan atap dan kesejukan kerana kami tiada baju untuk menukar dan kami dalam keadaan basah kerana hujan yang sangat lebat. Dan pada pukul 7 malam
pada pukul 7 pagi, masa 7 pagi keesokan harinya, air telah surut tapi tidak banyak, surut hingga ke tingkat rumah saya. Walaupun surut sampai situ, tapi saya tetap bersyukurlah kerana air tetap surut dan Allah memudahkan segala urusan kami. Dan saya mendengar bot bomba yang datang dari jarak jauh menyelamatkan kami, tapi mereka menyelamatkan orang yang lebih tua dahulu kerana faktor mereka lah. Jadinya kami lambat sikit tapi kami tetap diselamatkan dan kami ditempatkan di Dewan Masa Banja, dan di situ saya boleh, bukan saya seorang sahaja yang berada dalam keadaan susah, keadaan takut, keadaan cemas. Malah saya melihat ramai orang yang dalam keadaan risau, rebah, cemas, dan mereka menangis kerana usaha mereka yang telah mereka kumpul dari dulu dan membeli banyak barang, perabot-perabot kita musnah sekelip mata, tapi mereka gembira kerana mereka dapat menyelamatkan diri lah, menyelamatkan nyawa mereka kerana nyawa itu hanya satu sahaja. Sekian itu sahaja daripada saya, Nafidah Diani, masa keadaan untuk banjir di Kuala Lumpur.